والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشف مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين على هذه النية على كل نية صالحة شيء لله تعالى. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita sambung muka surat yang ke-21. Muka surat yang ke-21 berkaitan tentang syarat-syarat sah bagi semaya. Tajuk kita sambungnya minggu lepas, iaitu berkaitan tentang menutup aurat. Menutup aurat berapa baris ni? Lebih kurang 13 baris ke bawah . Dan wajib pula menutup aurat. Situ . Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Dan wajib pula menutup aurat daripada manusia lain daripada sembahyang, dan jika di dalam khalwah, dan jika di dalam kelam sekalipun. Dia cerita minggu lepasnya, dia kata wajib tutup aurat dalam sembahyang. Sini dia nak kata jangan salah sangka bahawa aurat ni hanya ditutup dalam sembahyang saja. Ada juga ramai orang puai ke orang lelaki ke, zaman dulu ke siapa lah, zaman lah ni ada lagi. Antara kita ni dia salah faham, kata tutup aurat ni hanya dalam sembahyang saja. Lepas je dia wisal assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, muka aurat apa kalau dah lah. Tak semaya sahaja yang dia tutup aurat. Walaha di luar semaya pun wajib kita tutup aurat. Cuma apa yang wajib kita tutup tu berbeza. Ikut situasi kita. Dalam semaya ada anggota yang perlu kita tutup. Di luar semaya ada anggota lain pula yang kena tutup. Jadi dia kata sini wajib juga kita tutup aurat daripada manusia. Tutup tu daripada pandangan manusia. Tak. Selain daripada sembahyang, lain daripada sembahyang. Dan jika di dalam khalwah, khalwah ni ketika mana kita berseorangan. Kita nak sorang-sorang pun kena tutup aurat juga. Bukan kata kalau kita sorang agak sedap nak telanjang borang. Tak boleh. Kita seka tak ada orang, kita sorang-sorang gitu nak buka aurat tak boleh. Dan jika di dalam kelam sekalipun, ketika mana gelap lemah, tak ada orang tengok, kita sendiri pun tak dapat nak tengok tubuh badan kita sebab gelap. Kena ke tubuh kita pula gelap ni kan. Ketika tu pun wajib tutup aurat juga dia kata. Melainkan hak ni diberi kelonggaran. Boleh kita nak buka aurat. Kerana apa? Kerana hajat, ada keperluan. Bila ada keperluan untuk buka kemaluan kita, mana kemaluan sini ni terjemahan daripada aurat lah. Bukan anggota kemaluan tidak ni. Aurat ni maknanya kemaluan kita. Orang panggil benda yang kalau kita buka jadi malu. Itu masuk aurat. Jadi kalulah kita ni ada keperluan untuk buka aurat kita atas sebab-sebab yang tertentu, dia kata boleh. Contohnya lagu mana? Seperti kerana mandi.
Tai nak mandi ni orang tua-tua dulu kita ajar mandi pakai kain sehat tak gitu. Tutup aurat lah juganya. Sebabnya dulu mandi bukan dalam bilik air sore-sore. Tak. Dulu mandi tanah, di perigi depan orang ramai. Jadi memang sunglah pakai kain sehatnya. Lah ni orang mandi dalam tandah masing-masing, dalam bilik air, dalam rumah masing-masing sore pula. Jadi lah ni ada ketikanya kadang-kadang kita ni memerlukan untuk kita buka aurat kita. Sebabnya nak mandi. Kalau tidak tak sapah air ke tempat tu. Boleh jadi kerana tu dia kata boleh. Kalau orang tu nak mandi, dia buka aurat dia. Dan kerana bersejuk-sejuk, oleh kerana panas sangat. Boleh jadi suhu tu sampai 40 darjah Celsius ke, ataupun 50 nak terbakar dah. Jadi kita ni panas sangat, terpaksa buka baju. Tak pandai buka baju, buka seluar juga. Tika tu boleh dia kata, sebab kita nak bersejuk-sejuk. Sebab suhu ataupun persekitaran kita ni panas sangat. Jadi nak sejuk tubuh tu boleh. Dia kata nak buka aurat. Hak ni pun sore-sore dah ni. Maksud dia ni bukan buka aurat depan orang ramai, kena payah juga. Sini ni dia kata boleh nak buka ni ketika mana khalwah ataupun keseorangan kita ya ni, bukan depan orang ramai ni. Boleh buka aurat kerana mandi ataupun bersejuk-sejuk dan umpamanya. Kialah masalah-masalah yang lain jika perlu. Contohnya kalau kita nak cukur, sekali orang cukup kepala alik atas, ni nak cukup kepala alik bawah misalnya. Kalau tak buka tak nampak, darah tu berat. Putus bahagian bawah misalnya. Lah ni comel lah pisah cukur gini. Kalau dulu kat super tak, super pisah gitu tu kan. Sunat kali kedua selok. Jadi dia kata nak cukur bahagian bawah, maka terpaksa lah dia buka juga orang panggil aurat dia tadi. Maka harus membuka aurah di dalam khalwat. Ketika kita duduk sore-sore boleh kita nak buka aurat tadi bagi sekurang-kurang hajat. Keperluannya qadar mana? Paling kurang je. Bukan kata contohnya kitanya nak cukur situ, lah sekali habis. Tempat lain pun kita buka juga tak boleh. Qadar tu lah. Contoh kita mandi, kita nak basuh tahap ni saja. Jangan pergi buka tempat lain. Gitulah maksud dia. Sekurang-kurang hajat saja. Tapi kalau kira nak mudah, kira ya Allah sekaligus kan, mana? Dia kata bagi sekurang-kurang hajat. Tetapi makruh melihat aurat dirinya jika tiada kerana hajat. Tak ada hajat apa-apa nak kita tengok. Kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan bini kita sendiri, tak ada hajat apa-apa, makruh. Makruh. Kalau ada hajat barulah tidak makruh, harus kita tengok. Supaya kita ajak ni ada hajat-hajat tertentu, keperluan-keperluan tertentu boleh. Contoh bini kita, kalau kita nak tengok dengan mana keperluan untuk menaikkan syahwat kita, bolehlah tengok gitu. Ni tak ada saja-saja suruh bini kita telanjang bogel dalam rumah. Sebab apa? Saja nak tengok. Kalau gitu tak boleh. Tak boleh. Orang ni kata boleh ni kerana ada hajat baru boleh. Tu pun makruh tengok. Melainkan kerana ada hajat. Bermula aurat laki-laki. Dah dia kata gitu, tolong ceritalah aurat lelaki tahap mana, aurat orang betina tahap mana. Dia pun nak cerita. Hak ni mengikut mazhab Syafi'i kan. Bermula aurat laki-laki, tak kira lah laki-laki ni sama ada bangsa apa sekalipun, tak kira. Asalkan dia ni mukallaf, beragama Islam, dia kata antara pusat dan lutut pada sembahyang. Kalau kita sembahyang, aurat yang perlu kita tutup ialah anggota di antara pusat dan lutut. Pusat jadi tara, lutut jadi tara, antara tu wajib kena tutup. Lepas tu pusat dan lutut kena tutup ke tidak? Ulama kata wajib tutup juga. Sebab dia tidak ada tara yang jelas. Tak ada lagi garis nak menunjukkan perbatasan tu, tak ada. Lutut kita pun tak ada garis perbatasan. Jadi oleh kerana gitu, kalau kita tak tutup pusat dengan lutut, boleh jadi berlaku kebimbangan, takut terbuka juga anggota yang di antara keduanya. Oleh kerana itu,
Wajib juga kita tutup anggota pusat dan juga lutut ketika mana kita sembahyang. Dia guna kaedah mala yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Benda yang tidak sempurna kewajipan sesuatu perkara melainkan benda tadi, maka benda tadi pun ambil hukum asal juga. Jadi wajib juga. Kita nak buat benda wajib, nak naik ke siapa ke tahap wajib terpaksa melalui satu perkara, maka ketika tu jadi wajib juga. Mudah nak fahamnya, ibaratnya kalau kita nak masuk dalam rumah lah, rumah dulu tinggi belaka, lebih-lebih lagi orang yang duduk di tepi sungai. Jadi rumah tinggi. Lagu mana nak naik atas rumah? Kena lalu kok tangga. Jadi bila mana orang buat rumah, perlu kena buat tangga. Tangga tu bukan sebahagian daripada rumah. Rumah ni kat dinding ni lah, perbatasan dinding ni. Waduh dalam tu orang panggil rumah. Tangga duk luar. Wajib juga kalau kita buat tangga, wajib juga kita kena buat tangga. Baru sempurna rumah tadi. Sebab apa? Nak boleh naik ke atas rumah dia tu kena lalu kok tangga dulu. Tak ada orang naik nopak naik terus gitu, tak ada. Kecuali ada cara lain, cara tu juga jadi wajib. Ikutlah kalau kata lih, maka lih lah ketika tu jadi wajib ya. Kerana jalan nak menuju perkara wajib, maka dia pun jadi wajib juga. Situasi pertamanya dalam sembahyang. Yang kedua, dan pada segala laki-laki. Depan laki lain pun kena tutup juga antara pusat dan lutut. Beringat ni, ramai orang lelaki, budak-budak asrama ke, orang main bola ke, ataupun pergi mandi jerai ke, dia pakai boxer saja. Ataupun dia pakai spender saja. Ni berat. Dia kata, sama-sama lelaki ya Ustaz, tak ada masalah. Kita bukan minat dia. Tidak. Sama-sama lelaki antara pusat dan juga lutut juga. Kena tutup juga pusat dan lutut. Dan pada segala perempuan yang mahramnya, perempuan yang haram dia kahwin, mak dia, adik dia, anak dia, ni perempuan-perempuan yang dia haram nak kahwin. Kalau kahwin tak sah ni, satu pun tak batal sembahyang. Dia hadapi perempuan-perempuan ni, dia kena tutup juga pusat dan lutut. Janganlah kata ayah tu duduk telanjang bogel depan anak dia. Dia kata kahwin bukan boleh nikah. Bukan nak kahwin. Lagi dia nak tengok tak boleh. Aurat dia kena jaga. Ada juga aurat dia. Ayah dengan anak ni antara pusat dan juga lutut. Jadi 3 situasi ni kena tutup. Pusat dan lutut, iaitu pada sembahyang, depan laki-laki dan juga segala perempuan yang mahram. Adapun auratnya, aurat laki-laki pada perempuan yang halal. Halal ni maknanya perempuan yang asing, perempuan yang ajnabi, yang mana boleh sah nikah dengan dia. Kita duduk depan puan yang boleh kita kahwin ni, berapa aurat dia, maka sekalian badannya kena tutup habis lah badan kita ni. Maknanya badan yang zahir atas dasar secara keseluruhan yang inilah. Muka ni nak tutup lagu mana dek? Maknanya sekadar yang zahir gini. Dan pada khalwatnya, dan pada khalwat, ni situasi yang ketiga. 2 kemaluannya. Ketika mana kita duduk sore, ada juga aurat kita, iaitu 2 kemaluan. Ketika tu bukan kita sore saja pada hakikat, kerana ada lagi malaikat dan juga jin sekitar kita. Jadi sebab itu secara adabnya kita kena tutup juga, takut-takut malu ke malaikat ni telanjang bogel saja-saja tak ada hajat, itu hukumnya makruh, tak comel. Maka hasilnya bagi laki-laki itu 3 aurat. Bagi orang lelaki ada 3 aurat yang berbeza mengikut situasi yang berbeza. Ada anggota yang perlu kita tutup pada situasi begini, pada situasi yang lain, anggota lain pula yang kita tutup. Habis. Maka aurat sahaya perempuan, masuk kategori yang lain pula. Ni bagi hamba perempuan. Sahaya maknanya hamba perempuan. Lo ni tak jumpa dah ni hamba perempuan ni. Kalau dulu-dulu ataupun kita tengok dalam cerita-cerita lama, ada hamba-hamba yang mana dia ni perempuan, ada aurat dia juga. Dan jika al-muba'ad atau khunsa sekalipun, hamba muba'ad ialah hamba yang mana dia ni separuh jadi hamba, separuh merdeka. Kita ni merdeka belaka lah. Sebab apa? Sebab kita bebas nak buat gapo-gapo. Harta yang kita miliki pun kita boleh miliki.
Tetapi orang zaman dulu dia ada hamba. Hamba ni lagu mana? Apabila seseorang itu ditawan di dalam peperangan, maka dia jatuh status dia. Kerana dia ditawan, dia jadi tawanan. Bila jadi tawanan, dia telah berubah status daripada orang yang merdeka, yang boleh memiliki sesuatu perkara atas dasar harta dia. Tiba-tiba tika tu dia tu tak boleh nak memiliki gapo-gapo dah. Dia tu jadi harta kepada orang lain dulu. Itu hamba. Hamba ni enggak ibarat supaya barang dah lah. Bebas bagi tuan dia nak buat gapo-gapo kepada hamba dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam cerita Piramli, 3 Abdul, ada hamba kan, orang dia jual. Cerita Piramli banyaklah. 50 sen ke 30 sen dia jual zaman dulu tu. Ayolah tu. Bebas nak buat gapo-gapo bukan hamba dia. Nak suruh hamba dia ni duduk atas bawah boleh. Tak. Mujalai guna tangan boleh. Ikut bebas atas dasar dia. Tetapi agama Islam dia tak suka dengan konsep hamba begini. Sebab hakikat kita ni sebenarnya kita ni hamba Allah. Maka agama Islam hari mengajar kepada umat manusia untuk membebaskan hamba. Usahalah bebaskan hamba sehinggalah berlaku peredaran zaman banyak begitu. Sapalah pada peperangan dunia yang pertama ke kedua dah. Maka terhapuslah sistem hamba. Maknanya orang kafir sendiri pun tak suka dah konsep hamba ni atas dasar kemanusiaan. Tak apalah. Lah ni kita cerita zaman dulu ni. Kalau ada hamba puan dan jika dia muba'at sekalipun, kalaulah kata dia ni separuh-separuh, ada juga. Sepatutnya dia ni hamba 100% ataupun merdeka 100%. Ada jenis hamba ni dia separuh-separuh. Ada separuh daripada dia ni merdeka, ada separuh yang tidak merdeka. Lagu mana boleh jadi gini? Atas 2 situasi. Yang pertama, kerana tuan dia ni merdeka dia separuh ya. Tuan dia kata dia, aku merdeka mu separuh. Separuh lagi tak merdeka dia. Jadi dia tak boleh bebas juga. Sehinggalah tuan dia ni membebaskan dia 100%. Seperti dalam cerita Piramli tu kan, bila mana Abdul Wahab dia bebas ke abang dia tu, Abdul Wahab dan juga Abdul Wahid tu, ketika tu bebas lah. Dia bebas ni melalui dengan lafaz ya. Aku bebas kamu. Jadi bebas lah dia. Sebab tu ulama kata ada 3 situasi yang mana kita tak boleh nak gurau bila kita kecek. Yang pertama, nikah. Bab nikah tak boleh nak gurau. Contoh kita jumpa ngaji lah misalnya dek. Ajar dia anak tina comel. Kita duk main gurau, haji pun gurau. Kak pocik kena kahwin. Pocik nikah kahwin dengan anak pocik dia. Kita dengar situ, saya terima lah pocik. Tak pasal-pasal jadi natu dah Sebab walaupun gurau, pernikahan walaupun gurau, bila cukup syarat rukun dia, ada 2 orang saksi, tak? Ada nak kahwin, ada wali, ada orang tina tu, kira yolah dah. Pertama. Yang keduanya, bila mana cerai, tak boleh nak gurau juga. Tak boleh nak gurau saja-saja. Jumpa bini kita, aku cerai mu. Gurau je tu. Jauh je gurau je tu. Tak jadi. Bila kecek gitu, cukup syarat dia, ada kosak apa semua. Kalau lah kata lafaz tu lafaz sorang, tak boleh kosak apa dah. Tika tu bila cukup korina apa semua, jadilah. Walaupun dia kata dia gurau. Sebab benda ni akan jadi automatik. Dan yang ketiganya, bila mana kita nak membebaskan hamba. Dia tak boleh nak gurau. Tuan bagi hamba ni tak boleh nak gurau saja-saja. Aku bebas kamu. Lepas tu dia kata tak boleh, aku tarik balik tak jadi. Bila dia kata bebas ya, bebas lalu dah hamba dia. Gitu. Jadi dia kata sini, aurat bagi situasi tadi. Hamba muba'at ni yang pertama boleh jadi kerana tuan dia tak bebaskan dia 100%, baru bebas separuh. Yang kedua, boleh jadi hamba tadi tu ada 2 tuan. Ada 2 tuan yang memiliki dia. Ada 2 orang tolong beli dia. Boleh jadi nilai dia tu dulu kata 100 dirham. Jadi pocik 2 orang ni adik-beradik. Dia pakat bayar 50 dirham seorang, 50 dirham seorang. Jadi tolong bayar. Jadi belilah hamba ni. Jadi hamba ni milik bagi 2 tuan. Ada hari dia pergi kerja kat tuan ni, ada hari dia pergi kerja kat tuan tu. Itu situasi perempuan hamba yang muba'ad. Atau khunsa sekalipun, khunsa ni dia dikira juga sebagai orang puan. Kalaulah kata hamba tu hamba khunsa sekalipun, aurat dia lagu mana? Antara pusat dan lutut pada semaya. Kalau dia nak semaya, aurat dia supaya orang lelaki juga. Aurat dia supaya orang lelaki,
pusat dan juga lutut. Kalau gitu godek-godek nampak. Pakai baju ke atas tak pakai pun tak apa. Bagi hamba puan ni. Dia hanya perlu tutup antara pusat dan juga lutut dia sahaja. Dan pada laki-laki yang mahramnya. Contoh depan ayah dia, depan adik-beradik dia, depan anak dia, aurat dia antara pusat dan juga lutut dia. Dan pada khalwa, ketika mana dia duduk sorang pun dia kena tutup antara pusat dan juga lutut dia. Dan situasi yang keempat, dan segala perempuan di hadapan perempuan yang lain juga aurat dia adalah antara pusat dan lutut. Adapun auratnya hamba perempuan pada laki-laki yang helak, pada laki-laki yang asing, yang mana tak ada kaitan pertalian dengan dia, bukan tuan dia, apa semua, maka sekalian badan dia. Tangan dia tubik luar, dia kena tutup habis tubuh badan dia. Kerana boleh merangsang syahwat orang lain. Maka ketika tu aurat dia seluruh tubuh badan. Maka hasilnya bagi sahaya perempuan itu dua aurat juga. Jadi bagi hamba puan ni ada dua jenis aurat bagi dia. Habis. Masuk kategori yang ketiga bagi perempuan. Dan aurat perempuan yang merdeka. Supaya kita mama ni, mak kita ke, adik kita ke, bini kita ke, orang tina, demikian lagi khunsa. Orang yang mempunyai dua alat kemaluan. Ada kemaluan laki, ada kemaluan puan. Ataupun boleh jadi kerana dia ni tak ada alat kemaluan langsung. Yang lahir tu tak ada. Tak ada alat laki, tak ada alat puan. Jadi tak boleh nak kategorikan dia ni antara laki ke puan. Baik, bagi orang gini dia kata aurat di dalam sembahyang barang yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya. Dalam sembahyang wajib dia tutup selain daripada muka dan dua tapak tangan. Anggota yang lain wajib dia tutup belakang. Rambut dia kena tutup, hidung dia kena tutup, siku dia kena tutup, betis dia kena tutup, kaki dia kena tutup habis. Yang boleh dia bukanya hanya muka dan dua tapak tangannya, zahirnya dan batinnya. Zahir dua tapak tangan dan juga batin tapak tangan. Ni zahir dengan batin boleh buka. Hingga pergelangan keduanya sapalah sini. Ni tapak tangan, zahir, batin. Siapa mana siapa sini. Dia boleh buka sini. Sebab tu orang puan ni kalau dia tak ada kain khana pun, kalau dia ada pakaian yang boleh dia tutup, boleh dia buka tangan dia. Tak ada masalah. Boleh, cuma lah ni pakai kain khana kita ni comel lah, tutup habis semua. Boleh nampak muka ya. Ni kalau dia guna kain baju kurung ke misalnya, dia pakai stocking molek-molek, tutup molek, kaki dia pakai stocking, pakai tudung molek, tak nampak rambut, ketika tu boleh dah dia sembahyang asalkan pakaian dia tidak ada najis, tidak ada perkara-perkara yang kotor boleh menjejaskan sembahyang, boleh dah dia nak sembahyang. Tak nanti kena ada kain khana. Ada juga orang tina orang suruh dia sembahyang, dia kata tak boleh sembahyang ustaz, tak ada kain khana. Awak pakai tudung molek tu, pakai jubah molek dah ni, boleh sembahyang dah. Ada stocking boleh dah, tak nanti kena pakai kain khana. Comel je lah pakai kain khananya. Dia kata dalam sembahyangnya barang yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya, zahirnya dan batinnya hingga pergelangan keduanya. Maka dua anggota ini, yakni tapak tangan dan juga muka ni bukan aurat di dalam sembahyang. Bagi orang tina, kalaulah kata terbuka dua anggota ni boleh. Dan yang lain daripada dua ini, anggota-anggota yang lain daripada dua ni, tak kira lah apa dia sekalipun, sekaliannya aurat perempuan di dalam sembahyang. Hingga rambutnya rambut perempuan, rambut dia dikira aurat. Dan batin tapak kakinya. Ni tapak kaki kita ni, ada tapak kaki kan. Hak tu juga aurat juga bagi orang tina. Tak boleh nak tunjuk orang kalau terbuka batal. Tetapi memadai menutup tapak kakinya kaki perempuan dengan bumi. Maknanya ni latar lah. Tapak yang kita jejak ni, orang panggil bumi ni, pada ketika berdirinya. Jadi dia tak nanti kena pakai stocking. Kalau kata dia duduk dalam kain khana, kaki dia ni kalau kira boleh terbuka. Jadi tanya berdiri tu, kalau dia duduk di atas latar ni pun memadai dah. Memadai dah. Kena tutup juga. Maka jika zahir tapak kakinya atau tumiknya tumik perempuan, tangan tengah sembahyang tiba-tiba selok kain dia, nampak tapak kaki dia. Buat lebih berat lagi, kadang-kadang nampak tumik dia. Nampak kaki ni orang tina. Bila? Pada ketika rokoknya boleh jadi kerana dia terkakak kain dia.
Atau sujudnya sujud puas, tak nak turun tu, dia turun laju terbuka kain. Tak, dia pakai kaki kanan kalau kita angin terakak naik, tapak kaki dia. Dia kata apa? Batal semayanya. Sebab anggota ni wajib juga dia tutup. Habislah dah lebat semaya. Dah habis bab semaya, hak ni anggota yang dia kena tutup. Adapun aurat perempuan di luar semaya, maka sekalian badannya bagi pada laki-laki ajnabi. Tain dia duduk di luar, bila berhadapan dengan lelaki-lelaki yang asing, seluruh tubuh badan dia ni kena tutup kalau ikut sebenarnya. Cuma ulama-ulama mutaakhirin Syafi'iyah dia bagi kelonggaran sikit. Kalau nak kata tutup 100% supaya dengan pakai nikah hanya boleh nampak mata sahaja, itu memberi mudarrah pula bagi perempuan zaman lah ni, maka diberi kelonggaran untuk dia buka muka dia dan juga tapak tangan dia atas dasar mehnah, maknanya atas dasar dia kerja kerana susah. Tapi kalau ikut sebenarnya, seluruh tubuh badan dia tu adalah dikira aurat. Dengan makna kita tak boleh nak tengok saja dia. Bagi perempuan bolehlah dia nak terbukanya, kerana dia nak kerja apa semua. Okey, dia nak beli barang, kita tak tahu siapa dia ni. Boleh jadi dia nak buka. Cuma kita bagi orang lelaki ni jangan tengok tubuh badan orang tu. Ada luar semaya pun jangan nak tengok, kerana semua tu aurat, haram kita tengok. Dia tu wajib tutup, kita ni pun jangan tengok, haram kita tengok. Dan aurat perempuan pada perempuan yang kafir, orang yang bukan masuk Islam. Kitanya nama Mino, dia sign dengan meme dak orang Tina Cina kafir. Lagu mana aurat kita dengan dia? Boleh jadi budak-budak yang duduk di universiti. Universiti roommate dia tu non muslim. Lagu mana kita dengan dia nak duduk dalam bilik tadi? Maka yang lain daripada barang yang zahir ketika berkhidmatnya. Tanya dia kerja tu gapo yang perlu dia buka. Contoh dia kena sising tangan ke. Maka anggota tu sahaja yang boleh dia buka. Tapi kalau nak kira pun rambut dia kena jaga. Rambut dia kena tutup lagi. Ni jangan dia buka lah. Hanya yang bolehnya barang yang zahir saja ketika mana dia bekerja. Dia nak kerja ke apa. Contoh kalau tanya nak basuh pinggir, dia kena sising. Bolehlah dia buka. Ataupun tanya nak ngemah, dia buka sikit, boleh. Adapun selain daripada tu, tak boleh dia nak suka-suka buka aurat dia depan orang puai yang non muslim, orang kafir. Ni pakai bra saja depan saya dia tak boleh. Pakai simi saja tak boleh. Kena jaga juga aurat dia depan perempuan yang bukan muslim. Dan aurat perempuan di dalam khalwat, yakni ketika mana dia ni seorang, berseorangan, dan perempuan yang muslim depan puai yang lain, sayang-sayang dia yang lain, dan laki-laki yang mahramnya, lelaki yang haram dia kahwin, depan ayah dia, depan adik laki dia, depan anak laki dia. Lagu mana aurat dia? Antara pusat dan lutut, seperti aurat laki-laki dalam semaya. Tikon ni aurat dia hanya antara pusat dan juga lutut sahaja. Sebab apa gitu? Kerana tidak menimbulkan syahwat. Laisa mazinnah lisyahwah, kerana ketika tu dia ni bukanlah tempat yang boleh menaikkan syahwat. Ya. Orang tua aurat lagu mana? Serupa juga. Orang tua aurat dia serupa juga. Dia kena tutup juga rambut dia. Atas pendapat yang muktamad, orang tua serupa juga. Adapun yang disebut dalam ayat Al-Quran yang diberi kelonggaran di situ, maksudnya ialah selendang yang ditutup di atas tudung orang tina. Selagi mana perempuan tua tadi tu, dia ni tidak dikira terlampau tua, yang mana dia ni tak boleh nak buat gapo dah. Ataupun dia telah putus haid, dan juga dia juga menopause lah ataupun dia ni tidak lagi boleh menaikkan syahwat bagi orang yang tengok dia, ketika tu barulah dia beri kelonggaran. Sebab dia ni orang panggil tidak ada dah mazinnah lisyahwat. Sampai tahap tu barulah kata baru dia boleh nak buka. Adapun selain daripada tu tak boleh. Dia tidak ada umur tertentu. Dia tak ada kata umur 60 tak boleh buka. Tak ada. Tak ada istilah tu. Sebabnya boleh jadi ada orang tina ni
dia seranya dia ni tak ada gapo dah. Tapi pocik ada sebelah alik lelaki ni. Tengok dia naik kan juga. Dah. Ada emo ya seremo tak ada gaponya. Mak lelaki ni naik kan lagi lelaki dia. Tika tu tak ada alasan lah bagi dia kata dia nak tutup aurat. Nak buka aurat. Jadi sebab tu bila kata gini dia kena tutup juga rambut dia. Seperti mana aurat puan yang lain ya. Kan? Gitulah apa ayatnya. Ambo terdengar mana? Time kita nak ambil wuduk, ambil air semaya, kita tak gosok. Jika kita yakin air itu kena kepada seluruh anggota tubuh badan kita, ketika tu tak wajib gosok. Sunat sahaja gosok. Kita yakin dah, kita jiruh tu air kena. Tak. Tetapi kalau kita tak yakin, wajib gosok. Kalau tak yakin, boleh jadi kerana kita gemuk, kulit kita berlipat, ataupun kuku kita panjang, ataupun boleh jadi kerana bulu kita tebal. Ketika tu wajib kena gosok. Tetapi kalau kita rasa tak ada apa-apa, air ni kalau kita jiruh ataupun kita selup tangan kita dalam kolah juga, kira yolo dah. Ketika tu sunat gosok. Nampak tak? Situasi berbeza. Sambung mulai. Inilah 4 aurat bagi perempuan. Inilah 4 situasi bagi perempuan yang wajib dia tutup. Mengikut situasi berbeza, anggota yang dia kena tutup juga berbeza. Aurat ni panjang lebar sebenarnya dan menjadi satu pertikaian yang luas lah di antara mazhab dan sebagainya. Tetapi di sini Amu cerita ni adalah perkara yang muktamad di sisi mazhab Syafi'i rahimahullah. Sambung. Dan disyaratkan pula mengetahui dengan kaifiat sembahyang. Setengah daripada syarat sah semaya, dia kata kena kita ni tahu cara nak semaya. Gapo dia cara-cara nak semaya ni kena tahu. Lagu mana tu? Nampak macam pelik yang gini ni? Dia buat mari gambar yang masalah. Dengan bahawa membeza ia seorang segala fardunya fardu sembahyang daripada segala sunatnya sunat semaya. Maksud kita tahu kaifiat cara semaya ni, kita pandai beza antara perkara yang wajib kena buat dan perkara yang sunat kena buat. Jangan tukar. Ni jangan kata baca Fatihah tu sunat. Tak sah lagi semaya dia. Tak nak semaya ni kena tahu dulu. Gapo dia yang wajib kena kita buat, gapo dia yang kalau kita buat pun tak apa, tak sibuk pun tak apa. Kena tahu dulu. Kalau tidak dia mau masuk dalam semaya, hacu lebu semaya dia pun. Tak. Supaya kita nak wakil lah. Kalau kita tak tahu, nak letak gula ke nak letak garam. Nampak putih gini kira nak masuk selalu. Tak jadilah laki ya. Walaupun berbetulan ketika tu letak gula sah. Jadi kek. Nasib lah orang panggil. Tetapi kalau nak kiranya demo ni tidak ada kelayakan nak buat kek. Serupa juga dengan semaya. Nak kata kita ni sah semaya yang kita buat, boleh pahala dan juga menepati syarat, terlepasnya orang panggil tanggungan kita daripada hukum yang taklif, dia kata kena tahu cara semaya. Dengan makna kita tahu beza gapo fardu, gapo sunat. Bahkan jika diiktikad ia seorang akan sekaliannya perbuatan semaya itu fardu, hak ni boleh. Mudah kira tak kalau kata tak tahu. Wak mana kata wajib, wak mana kata sunat, dia kira kata semua tu wajib lah. Kalau gini sah lagi. Sebab dia tidak merendahkan martabat wajib kepada sunat. Jadi boleh jadi dia kata akad takbir pun wajib, baca tahiyat awal pun wajib, baca qunut pun wajib. Kalau kita gitu tak ada apa. Tetapi kalau dia tak boleh nak beza, tak kata Fatihah ni tak tahu Fatihah ni sunat ke wajib, ketika tu tak sah semaya dia. Dia kena tahu. Sebab apa? Kalau dia tak tahu gitu, boleh jadi dia tinggal. Maka ketika tu kan lopong dia lah semaya dia. Jadi syarat nak semaya ni biar jadi sah, kena tahu dulu wak mana sewajib, wak mana sesunat. Paling kurang tak tahu kat dia kata semua wajib lah dia buka.
Tak. Kira wajib belaka mana ni? Dia buat belaka. Tak. Atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat. Ni cara kedua dia kata, hamba ni tak tahu mana wajib sunat, cuma kita tahulah ada sebahagiannya fardu, ada sebahagiannya sunat, dan tiada membezakan dia antara wajib dan juga sunat tadi. Dia tak boleh nak ayat. Tapi dia kata ada ni wajib dengan sunat, cuma dia tak boleh nak ayat awak mana so. Bila gini orang ni akan buat belaka. Tak. Dalam semaya ni ada perbuatan baca Fatihah, ada rokok, ada baca qunut, ada baca tasyahud awal, tak? Ada baca dalam qunut. Dia kata, tu semua perbuatan semaya. Jadi perbuatan semaya ni ada tikanya wajib, ada yang sunat. Tapi hamba tak boleh nak beza buat mana so. Hamba tak boleh nak kata baca Fatihah ni wajib ke sunat, hamba tak boleh. Tapi adalah dia ni boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Bila gitu sah lagi semaya dia. Ini pun dia kata, dan ia orang awam. Kata-kata sah ni apabila dia ni orang awam, bukanlah kata orang yang mengaji. Tak. Bukan orang yang mengaji. Sebab kalulah kata dia ni orang mengaji, dengan mana orang yang bersibuk-sibuk dengan ilmu, yang mana kalulah dia ni menghabiskan sekadar masa tertentu, dia faham bab ni. Tengok-tengok tak faham juga bab ni. Ni tidak diuzurkan dalam kitab ni. Sini dia kata, yang kata boleh nak pegang kata ada bahagian yang fardu, ada bahagian sunat, tapi dia tak boleh nak beza ni, bagi orang yang awam. Maknanya dia ni bukan orang ngaji. Maknanya kita ni ni lah. Kita ni ada hari-hari tertentu ya, mari bawa kitab tu pun cukup syarat bawa kitab dah. Jenis orang biasa-biasa yang tidak mengaji, bukanlah kata ni pelajar pondok, bukanlah kata pelajar ilmu, bukanlah kata pelajar universiti yang mengaji ilmu syarak ni. Tidak, kita ni sekadar orang Islam biasa gini ya. Kalau kata gitu, dia kata so. Dan tiada ia i'tikad dengan syarat pula. Syarat pertama dia tidak beza ke antara fardu dan sunat. Dia tak boleh nak ayat mana so. Syarat kedua, dia ni orang awam, bukanlah kata dia ni orang yang alim, ataupun dia ni orang yang bersibuk-sibuk dengan ilmu. Dan syarat ketiga, dan tiada ia i'tikad dengan fardu itu akan sunat. Janganlah dia kata perbuatan yang fardu tu jadi sunat. Contoh dia kata Fatihah ni sunat. I'tikad tu tak sah lah semaya dia. Atau rokok, orang tanya, rokok ni fardu kau sunat sunat tu. Nak buat tak apa, tak siwak aku tak boleh. Tak beres. I'tikad tu tak sah lah semaya. Tapi kalau dia kata, orang tanya dia, rokok ni fardu kau sunat? Kau tak pasti. Tapi dalam semaya ni adalah fardu, ada sunat tu. Tapi hamba tak boleh nak beza. Kalau gitu boleh. Boleh bagi orang awam, dan dia juga tak i'tikad benda tu sunat. Dengan mana dia kata kena buat jugalah. Kalau gitu baru so. Maka jawab dia, sahlah sembahyangnya. Bagi masalah ni, sahlah semaya dia. Dan disyaratkan pula bahawa sembahyang ia seorang atas tempat yang suci. Ni seperti mana yang mula-mula dulu dia kata, kalau kita nak semaya ni, tempat semaya kita ni jangan terkena najis. Dan jika dengan zon sekalipun, dengan sangkaan yang kuat sekalipun, bahawa tempat kita nak semaya ni tak kena najis, kita ni tak yakin mana ni. Sejadah kita ni orang panggil tak kena najis tak? Boleh jadi ada kucing masuk tak? Bekas dia kecil ke, ataupun tak cicak ke, kita tak tahu. Tapi atas dasar zon ni memadai dia. Dan jangan ada bersentuh satu suku, yakni satu bahagian daripada badannya, badan seorang, atau pakaian seorang dengan najis pada ketika qiyamnya, ketika berdirinya seorang, atau duduknya seorang, atau rokoknya seorang, atau sujud seorang. Supaya minggu lepas ni kita cerita ni. Jangan sentuh antara badan dia ke atau pakaian dia ke dengan tempat yang kena najis. Maknanya tempat najis tu sendiri. Tapi kalau ada perantaraan, tak ada masalah. Hamba rasa cerita jelas dah minggu lepas tu. Habis pula. Selanjutnya dia kata, dan disyaratkan pula mengetahui dengan masa waktu. Kita nak semaya ni, syarat nak sahnya, kita kena tahu dulu masa waktu semaya. Tak boleh kita nak semaya fardu ni,
Dalam keadaan kita tak tahu masuk dah ke tak masuk lagi semaya. Kan? Contohnya waktu zuhur lah. Waktu zuhur. Kita tak tahu masuk dah ke zuhur ni. Gaduh ni nak pergi derak ni. Kira semaya lalu lah. Sah ke semaya kita dalam keadaan gitu? Tak sah. Nak kata sah semaya kita ni kena tahu dulu. Masuk dah ke waktu zuhur. Cara-cara dia akan cerita lepas ni. Mesti kalau kita nak semaya kena tahu dulu. Masuk dah ke tidak. Supaya kita main bola lah. Nak boleh nyumbat gol tu kena tahu dulu orang tiup whistle dah tadi. Selagi pengadil tak tiup whistle permulaan, dia mau sumbat lah 10 gol pun. Orang tak kira. Lepas pengadil tiup whistle permulaan tu baru dia mau boleh nak sumbat gol, baru dia kira. Supaya orang tanding berlari ke, ikutlah mana-mana pertandingan, nak boleh sah pertandingan tadi tu dikira valid apabila telah bermula waktu dia. Jadi wajib kita kena tahu dulu masuk dah waktu semaya. Jadi cara kita nak tahu bahawa telah masuknya waktu semaya ni ada dua cara. Pertama dengan yakin, yang kedua dengan zon. Lepas ni yakin ni sama ada kita tengok sendiri masuknya waktu semaya. Jadi masuknya waktu semaya ni, di mana kalau kita mengajari senia itu dalam kitab Iqna, dengan makna kita tengok pergerakan matahari dan juga pergerakan alam ni. Kita tengok sendiri kalau kata zuhur, matahari telah tergelincir daripada ufuk timur masuk kepada ufuk barat. Ketika tu yakinlah kita masuknya waktu zuhur. Kalau waktu asar tengok pula lah cara dia. Kalau waktu maghrib ada cara dia. Hari tu kita cerita dah belakang semua tu. Yakinnya apabila kita sendiri tengok. Tu yang pertama. Ataupun cara yang kedua, kita dengar orang yang kepercayaan yang mana dia tengok. Boleh jadi dia ni ulama. Yang mana ulama tadi kata, masuk dah waktu semaya. Jadi bila dia kecek gitu, kita pun percaya dengan dia. Tika tu yakin dah lah. Maksudnya waktu semaya. Yang ketiga, apabila dia mendengar muazzin. Yang mana muazzin tadi tu orang yang kepercayaan. Bila kita dengar je orang bel, yalah tu masa azan. Tok Bilal tu pula kita percaya. Bukan kata Tok Bilal biasa-biasa ni tidak. Maknanya Bilal yang telah dilantik misalnya. Ni kalau budak bel, tak tahu mari mana tiba-tiba mari bel. Tika tu tak yakin tu. Tak. Boleh jadi dia saja-saja berlatih ke, ataupun ada pertandingan azan ke, ataupun dia azan dengan sebab lain. Tu tidak. Ni dengan mana dia ni memang Tok Bilal dah. Dia bel pula pada tempat orang bel. Tika tu yakinlah kita. Cara keduanya atau zon masuk waktu semaya dengan ijtihad. Dengan dia ni buat ijtihad. Contoh lagu mana? Seperti dengan wirid daripada Quran. Dianya tak ada jam, tak ada kalender. Tapi setiap hari, contohnya antara gorik dengan esok dah. Bila masuk yang gorik mudahlah nampak. Tergelam matahari tu gak kira yolah masuk gorik. Dia tahu. Baik, selepas masuk gorik tu gak kira dia semaya lalu. Lepas dia semaya tu biasanya dia wirid baca Quran. Boleh jadi dia baca satu juzuk Quran. Standard semua lah. Setiap malam bila mana selepas dia baca satu juzuk Quran, masuk esok. Jadi bagi orang gini, dia kata dengan ijtihad dia, selepas dia baca Quran sejuzuk tadi tu, boleh dah dia nak semaya. Sebab kebiasaannya memang gitu dah. Wirid dia dah. Masuk wirid dengan mana benda yang sentiasa berlaku. Dia duk baca dah satu juzuk, selepas baca sejuzuk tu kira yolah dah masuk semaya. Ketika tu boleh. Tu ijtihad dia. Cara dia nak tahu lagu mana waktu masuk semaya. Atau mutalaah ni maknanya belek. Dia belek buku, dia belek kitab, dia duk baca. Boleh jadi dia baca 2 bab misalnya, ataupun 10 muka surat. Dia baca tu slow gitu. Ikut adab biasa kak. Malam lepas, 2 malam lepas, 3 malam lepas, seumur gitu. Lepas 10 muka surat tu kak masuklah waktu esok. Kalau kira gitu kak kira yolah dah. Boleh dah dia nak semaya. Atau umpama Quran dan juga mutalaah. Contohnya lagu mana? Seperti menjahit. Boleh jadi selepas dia maya gorik, dia jahit baju. Dia siap selah baju.
Standardnya bila dia siap selah baju tu kira masuk Isa. Tika tu kira yolo dah. Dan kokok ayah. Ayah ni jenis memang kokok ikut waktu dia sama dah. Contohnya pada waktu subuh. Ayah kita ni jenis memang tak akil kokok melainkan dia tengok fajar. Dia tengok fajar langit baru dia kokok. Kalau dia tak tengok fajar dia tak kokok. Kita pun memang duk latih dia begitu dah, dan kita pun memang tahu dia jenis gini. Kalau gitu pun tak ada masalah. Dan kokok ayam atau umpama kokok ayam, contohnya lagu mana? Seperti suara himar yang sudah dicubakan. Himar ni kedai. Kedai ni dia tak bunyi melainkan masuk waktu semaya. Kita ajar dia memang gitu dah. Binatang ni dia ada insting dia, ada sense dia. Panggil ke bahasa Melayu naluri dia. Dia ada naluri dia tahu masuk waktu semaya ni atas pergerakan cuaca persekitaran ni dia tahu. Yang mana kita telah jumpa dah, kita telah tajribah, kita telah teh dah binatang-binatang ni ataupun perkara-perkara yang lain tadi tu. Maka ketika itu boleh dah kita nak semaya. Dan dikehendaki ijtihad dengan yang tersebut itu. Masuk ijtihad sini lagu mana? Seperti bahawa ta'ammul pada menjahitnya, bahawa dia kena perhati dalam bab jahit dia. Adakah ia bersegera padanya pada menjahit atau tiada? Tengok serupa ke dengan maring. Kalau kata maring dia jahit baju tu dalam kodar cara dia jahit tu tak laju mana, janganlah kata pada hari ni dia jahit laju. Maknanya dia kena tengok serupa dengan maring juga. Barulah kata boleh dia iktibar dengan ijtihad dia tadi. Dan kokok ayah, ayah kokok tadi, adakah ia dahulu daripada adatnya ataupun tiada? Ayah kokok tadi tu kita latih tu kena perhati juga. Ayah ni memang besok kokok ke tak ni waktu ni? Kau dengan sebab kena korima ataupun ada orang lagi kena dia kokok. Kena perhati juga. Bukan kata bos koda punya ayah kokok tu akhirnya kita semaya lalu tidak. Kena perhati juga. Itu masuk ijtihad. Ijtihad ni dengan mana kita sungguh berusaha tengok benda-benda tu. Dan demikianlah maka tiada harus mana? Ni. Dah. Maka tiada harus sembahyang dengan semata-mata berpegang akan yang tersebut dengan ketiadaan ijtihad padanya. Janganlah kata kita tak ijtihad, bos sekadar dengar kokok ataupun dengan sekadar kita baca Quran kira lalu tidur. Kena tengok balik cara kita baca tu tadi tu lagu mana. Maka jika ia sembahyang dengan ketiadaan mengetahui masuk waktu. Ni ada orang jenis semaya, dia tak tahu pun masuk waktu ke tidak. Tengok-tengok dia semaya juga. Atau zon masuknya masuk waktu semaya dengan ijtihad. Atau zon sini dengan mana? Dengan ketiadaan zon. Maka jika ia semaya dengan ketiadaan zon, masuknya dengan ijtihad, tiada sah semayanya. Bagi orang yang semaya dengan keadaan dia tak tahu, ketika tu tak sah semayanya. Dan jika berbetulan dan muafakat dengan masuk waktu sekalipun, walaupun pada realitinya memang masuk dah waktu semaya, ketika tu tak boleh juga. Tak boleh juga dia ni tak sah juga semaya dia, walaupun realitinya telah masuk waktu semaya. Jadi setiap kali kita nak semaya ni kena perhati dulu. Supalah kalau kata kita ni bangun daripada tidur, kena perhati dulu ni. Lo ni siya ke malam? Tak ada orang ni tak khabar dia bangun kira semaya lalu. Kadang dia lepas semaya tu baru dia khabar. Malam kau siya lo ni. Dia tak khabar. Dia ni semaya subuh. Rupa-rupanya dia tidur petang. Tak, dia tak khabar. Ketika tu tak sah lah semaya dia. Dia kena tahu dulu. Habis. Sampai situ dululah. Kalau sambung pula ni, dia tak jumpa nak beri kat mana. Panjang lebar lepas ni. InsyaAllah kita sambung pula pada minggu depan lah. Jika panjang umur berkaitan dengan menghadap kiblat. Minggu depan pula. Lagu mana tu? Gana semula tak dengar? Gege. Gana mula soalan dalam semaya kau ni? Mata-mata yo gege orang nanya ni. Lagu mana soalan mula, cik?
Tukar niat. Kau kan masa semaya sunat. Oh, contohnya semaya sunat. Oh, semaya sunat tapi diwak super wajib. Contohnya semaya lepas gorek lah, tak? Semaya lepas semaya ni. Yalah, duha kau witir ni sebenarnya sunat. Tapi dia memperwajibkan atas diri dia. Tu tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Contohnya jadi supengan nazar lah tu. Jadi supengan nazar. Contohnya aku menazar, aku nak semaya duha. Kalau dia menazar, dia boleh pahala wajib lah. Dia memperwajibkan atas diri dia. Gana? Kalau lah tiba gini, kalau dia nazar, contoh tak, dia nazar memperwajibkan, hari ni aku perwajib diri aku nak semaya duha. Dia sebut dengan mulut. Bukan niat ni, dia sebut dengan mulut. Dia tak sebut. Dia memperwajibkan atas diri dia saja-saja gitu. Yalah. Tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia hanya dia jadi serupa dengan adat kebiasaan dia. Sebab kita tak ada kerja apa ringkat lepas pecin ni kak. Kita memperwajibkanlah hari kita mari mayat dak, mari sejid. Tengok hari tu tak pergi. Tak ada masalah. Wak kata tak boleh apabila dia menazar. Dia sebut ke mulut, aku memperwajibkan diri aku nak pergi masjid. Tengok-tengok tak pergi. Ketika tu dia telah langgar nazar dia, maka dia kena bayarlah kafarah. Dia kena bayar kafarah. Supaya puasa lah, aku nak puasa esok atas dasar wajib. Aku nak memperwajibkan puasa esok. Tengok-tengok tak ada nak puasa, suruh ngatuk kau rasa gana malah nak puasa. Ketika tu kena bayar kafarah sebab dia telah langgar nazar dia. Tapi kalau dia memperwajibkan benda tadi tu atas dasar adat semata-mata, orang panggil riyadhah atas diri dia, tu tak ada masalah. Selagi mana dia tak melapah kat mulut. Tak lapah kat mulut tak ada masalah. Ada lagi ke? Ada ni. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilmuhu al-atam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.